اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 51, baris yang ke-8 daripada bawah. Baris yang ke-8 daripada bawah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Bab yang ke-8 pada menyatakan membesarkan diri. Bab yang ke-8 daripada 10 bab. Pada kitab yang kedua yang pada menyatakan 10 sifat kecelaan. Bab yang ke-8 daripada 10 bab pada menyatakan 10 sifat kecelaan dalam kitab yang kedua daripada 3 kitab dalam kitab Penawar Bagi Hati, pada menyatakan membesarkan diri, yang mana dalam kitab Penawar Bagi Hati mengandungi satu muqaddimah dan mengandungi 3 kitab. Satu muqaddimah ni satu pendahuluan pada menyatakan mabadi ilmu, permulaan ilmu, pengenalan ilmu. Apa dia ilmu tasawuf, kemudian apa dia pembicaraan ilmu tasawuf, maudhu' dia, apakah hukum belajar ilmu tasawuf, kemudian ilmu tasawuf ni diambil daripada mana, daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu di mukaddimah didatangkan mabadi ilmu, pendahuluan ilmu pada pengenalan ilmu tasawuf. Kemudian di dalam tu ada 3 kitab, 3 tajuk besar. Kitab yang pertama dahulu pada menyatakan 7 anggota zahir: mata, telinga, lidah, perut, paras, tangan dan kaki. Di dalamnya ada 7 bab. Sekarang ni kitab yang kedua pada menyatakan 10 sifat kecelaan. Dia ada 10 bab. Sekarang ni bab yang ke-8. Kitab yang ketiga nanti akan membicarakan 10 sifat kepujian. Di dalam kitab yang ketiga sama dengan kitab yang kedua ada 10 bab. Jadi sekarang ni bab yang ke-8 daripada 10 bab pada menyatakan 10 sifat kecelaan, pada menyatakan, pada menerangkan membesarkan diri. Membesarkan diri. Membesarkan diri ini adalah takabbur. Araknya takabburun, ataupun arak sebut kibrun. Kibrun, ataupun bahasa Arab sebut takabburun, takabbur. Tapi kita ni lebih biasa disebut adalah sifat takabbur. Membesarkan diri ni jadi dak tu sikit tau. Jadi bab yang ke-8 pada menyatakan membesarkan diri. Membesarkan diri, takabbur tu lah.
Yang mana takabur bahasa Arab tu sudah menjadi bahasa kita dah. Takabur, membesarkan diri tu ni kurang sikit lah tau. Membesarkan diri, itu terjemahan kita sebenarnya. Hak Arab takabburun ataupun kibrun. Takabbur ataupun kibir, itu bahasa Arab. Jadi membesarkan diri ini adalah sifat yang dicela pada syarak. Dan tabiat dan sifat ni di antara perangai manusia ni. Takabur ni antara perangai tabiat manusia. Tabiat manusia. Dan takabur ini sifat yang dibenci oleh syarak dan dibenci oleh tabiat manusia. Gitu. Maknanya syarak pun benci takabur ni. Tabiat perangai manusia pun takabur ni benci. Walaupun kita ni sendiri terkadang takabur. Kita sombong tak sedar. Orang sombong kita benci. Jadi membesarkan diri, sombonglah. Saya sebut sombong tadi dah. Sombong lebih paluk dah dengan membesarkan diri. Takabur ataupun sombong. Jadi takabur ataupun sombong, membesarkan diri ni dibenci oleh syarak dan dibenci oleh tabiat manusia. Walaupun kita sendiri tu hak benci orang sombong, kita pun terkadang sombong juga. Dan kalau didatangkan contoh sifat kecelaan, antara contohnya takabur. Riya, ujub, takabur, hasad. Biasa kalau datangkan contoh sifat kecelaan, riya, ujub, takabur, hasad. Jadi di antara sifat kecelaan yang sentiasa didatangkan sebagai contoh ada takabur. Tapi biasanya kita mulai dengan riya lah. Sebab riya adalah lawan ikhlas. Jadi kita biasanya datangkan contoh sifat kepujian adalah ikhlas. Kemudian lawan kepada ikhlas adalah riya. Jadi biasanya contoh sifat kecelaan kita akan sebut riya lah terlebih dahulu. Tapi di antaranya adalah takabur. Riya, ujub, takabur, hasad. Sebab apa tu? Itu semua tu adalah sifat-sifat kecelaan yang dosa besar. Sifat-sifat kecelaan yang dosa besar. Wa imma takabur, wa imma riya, wa imma hasad. Itu semua di antara sifat-sifat kecelaan yang dosa besar. Orang takabur di sisi agama Allah fasik. Orang riya fasik. Orang yang hasad fasik. Kita fasik ni orang berjudi, betul. Fasiklah orang berjudi, dosa besar tu. Orang minum arak memang fasik sebab dosa besar. Orang berzina memang fasik sebab dosa besar. Orang makan riba fasik. Yang mana orang fasik ni dalam agama kita nilainya sangat rendah. Tak ada, nilainya sangat rendah. Orang fasik ni dimakruhkan jadi imam. Orang fasik ni dimakruhkan kita makan sembelihan dia. Dia sembelih, makruh kita makan sembelihan orang fasik. Orang fasik ni nak jadi wali, nak jadi saksi pun tak diterima. Orang fasik ni, orang yang ni orang yang melakukan dosa besar, orang yang tak ada nilai dalam agama, orang fasik. Cuma hak berjudi, minum arak, berzina tu hak tu hak dosa-dosa zahir. Hak tu kita boleh nampak lah. Adapun kalau seseorang tu takabur, fasik dianya, tapi hak ni kita tak nampak ni. Oh, jadi kalau tu imam tu takabur, fasik lah. Dan siapa tu imam yang takabur? Pada dia.
Kalau tukang sembelih itu takabur, dia pasti dah makan sembelih dia makruh. Siapa tukang sembelih yang takabur? Jadi hak ni hak tersembunyi. Yang dipereksanya adalah hak zahir. Nak jadi saksi nikah contohnya, dia berjudi kedak, dia minum arak kedak, hak dah sudah sebesar dia buat kedak, dia tinggal dak semayang, dia tinggal dak puasa, cek tu je lah. Hati dia ni riak, wujud, takabur, hasad ke tidak, ni tak dia cek ni. Tapi nak ceritanya dari segi kedudukan agama, orang takabur ni orang yang melakukan dosa besar. Orangnya fasik di sisi hukum agama, tapi fasik yang tersembunyi, bukan fasik yang zahir. Riya, ujub, takabur, hasad, membesarkan diri. Ketahui olehmu bahawasanya membesarkan diri itu, apa dia takrif membesarkan diri? Membesarkan diri ni bahawa melihat ia akan dirinya lebih daripada orang yang lain pada sifat kesempurnaan. Ketahui olehmu bahawasanya membesarkan diri, sombong ni, apa dia takrifan dia? Apa makna membesarkan diri, takabur ni? Bahawa melihat ia seseorang akan dirinya, diri seseorang lebih daripada orang yang lain. Lebih-lebih ni pada sifat kesempurnaan pada diri dia. Apa sifat kesempurnaan pada diri dia? Seperti orang diri dia tu banyak ilmu, banyak amal, banyak harta, pangkat tinggi, kedudukan dunia dia tinggi. Ini kesempurnaan lah ni. Sebab dahulu bicara berkaitan dengan kasih akan harta, kasih akan kemegahan, kasih akan dunia. Harta kemegahan dunia ni di antara perkara-perkara yang menimbulkan sifat sombong, sifat takabur. Dengan harta yang banyak, dengan kemegahan, kedudukan yang tinggi, dengan kedudukan dunia yang tinggi, hak menimbulkan sifat sombong, membesar diri, sifat takabur. Sifat kesempurnaan ni contohnya banyak ilmu, banyak amal. Sifat sempurna ni contohnya orang tu orang yang comel, adalah kelebihan pada diri dia. Jadi dia melihat akan dirinya lebih daripada orang yang lain pada sifat kesempurnaan. Melihat ni mana memandang dengan hati lah ni. Melihat ni kalau dia buta macam mana? Bukan melihat dengan mata lendar ni. Jadi membesar diri makna dia melihat ia akan dirinya. Kalau orang buta, tak ada lah sifat sombong, sebab dia tak melihat. Dia ada ni, bukan melihat dengan mata, mana memandang dengan hati dia. Dia memandang dengan hati dia akan dirinya lebih. Memandang dirinya lebih, setakat tu dia panggil ujub. Dia panggil ujub. Ujub terjemahan kitanya perasan. Ujub terjemahan kitanya adalah perasan. Yang mana ujub sifat kecelaan yang ke-9, riak sifat kecelaan yang ke-10. Jadi ujub ni memandang diri lebih. Tapi memandang diri lebih ni bukan lebih daripada orang yang lain. Itu ujub. Memandang dia lebih daripada orang lain. Itu baru takabur. Pandai ni. Ujub ni perasan diri lebih. Tapi ujub ni dia ada takrifan panjang lagi. Perasan diri lebih serta lupa kelebihan tu datang daripada Allah.
serta tidak takut bila-bila masa Tuhan tarik kelebihan yang daripada diri. Itu wujud. Kalau dibilang diri dia lebih, tetapi dia tak lupa, lebih diri itu datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semua pembiang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dibilang lebih seumpama tu, dia tak lupa itu pemberian Allah, itu tak panggil ujub. Maknanya kita ni dengan boleh belajar ni, kita bilang lebih, kita bilang besar. Kemudian kita boleh beramal sedikit sebanyak, kita bilang lebih, kita bilang besar. Tak bilang kita tak kata kurang, kita tak kata kecil, kita bilang lebih, kita bilang besar. Ilmu yang kita ada sedikit sebanyak, amal yang kita ada, tapi kita tak lupa itu semua datang daripada pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah boleh tarik bila-bila masa. Allah boleh tarik bila-bila masa daripada semangat nak belajar. Allah Ta'ala boleh tarik bila-bila masa hak semangat nak buat amal tu. Jadi kalau kita tak lupa, ilmu dan amal tu adalah pemberian Allah, kita tak lupa dan kita takut Allah Ta'ala tarik bila-bila masa, itu tak bagi ujub. Sebab memang kita membilang lebih, membilang besar. Ni kurniaan Allah, contohnya ilmu, contohnya amal. Kemudian hak takabur ni, memandang dirinya tu pada hati lebih daripada orang lain. Lebih daripada orang lain. Lebih ni pada sifat kesempurnaan, dan melihat ia akan orang lain itu lebih hina daripadanya. Ini takabur. Adapun dia membilang dirinya lebih atas pada sifat kesempurnaan, tapi dia tidak melihat orang lain tu hina. Dia maknanya dia melihat dirinya lebih daripada orang lain. Sebab apa? Sebab harta dia banyak, pangkat dia tinggi, dunia dia tinggi, tapi dia tak pandang hina kepada orang yang harta kurang. Tapi dia tak pandang hina kepada orang yang tak ada pakat atau pakat rendah. Hak tu rendah sikit daripada takabur. Itu dia panggil azamah, dia panggil. Adakah cerita di hadapan. Tapi kita azamah ni kita sebut membesarkan diri juga. Kita sebut membesarkan diri. Tapi di lain waktu azamah lain, takabur lain. Cuma kalau terjemahan bahasa Malaysia kita, azamah pun membesarkan diri juga. Takabur pun kita terjemah membesarkan diri. Ya, takabur ni lebih berat daripada azamah. Sebab takabur ini melihat ia akan dirinya lebih daripada orang lain. Lebih ni pada kesempurnaan, dan melihat ia akan orang lain itu lebih hina daripadanya. Ni. Kalau hanya semata-mata dia ni memandang dirinya tu lebih daripada orang lain, pada banyak harta, pada tinggi pangkat, pada tinggi dunia, kita panggil sombong dah tu. Tapi adakah dia memandang hina kepada orang yang kurang harta? Tidak. Adakah dia pandang hina kepada orang tak ada pangkat? Tidak. Tu dia rendah sedikit daripada takabur. Itu dipanggil azamah. Tapi azamah pun terjemahan dia membesarkan diri juga. Sifat kecelaan juga. Tapi hak takabur ni, siapa peringkat dia melihat orang lain ni hina. Bukan setakat dia lebih daripada orang lain, bahkan orang lain hina. Ada ni. Sebab itulah antara azamah dengan takabur ni
Maknanya tak sama tu. Berat takabur lagi. Tapi orang yang kita panggil sombong ni, ada dia sombong kerana harta dia banyak, tapi dia tak pernah pandang hina kepada orang miskin. Tapi nampak sombong meta dia dengan harta banyak. Meta tau. Ya tak? Gong ya tak? Meta gong bukan. Sombong belaka tu. Kerana orang gong amal kata ni, amal orang gong. Tapi tu gong lain tu tau. Gong nama kampung tu lah. Tu gong tu Banggu tau. Tu Banggu tau. Gong ni tempat tinggi tau. Bukan gong sombong. Kan kita tanam ni banyak gong kan. Banyak gong. Gong tu Banggu lah. Sebab kita ada kat Banggu. Banggu ada, gong ada. Bukan sama je gong dengan Banggu. Kan Banggu tinggi juga. Gong tinggi juga. Bukan gong sombong. Tapi kalau kita gong sungguh budak ni, sombong tu maksud dia. Meta. Meta tu apa? Sombong ke apa? Sombong ke tau. Tapi maknanya orang sombong ni kita panggil sombong belaka. Tapi dia punya tahap sombong tu tak sama. Hak ni memang dia sombong dengan harta, dengan pangkat. Tapi dia tak pandang hina orang miskin. Dia tak pandang hina orang tak ada pangkat. Tapi dia sombong dengan harta banyak. Mana apa? Cakap sedap cakap sedap. Tapi nak kata mung dak pakar mung harta tak ada. Tak kata gitu. Bahkan terkadang dia baik dengan orang miskin. Cuma dia cakap tu sombong. Tapi macam ni dia boleh baik dengan miskin? Dia tak pernah hina orang miskin tu. Dia tak pernah hina. Tapi kalau dia sombong dengan contohnya dengan banyak harta, pangkat tinggi, hak takabur sungguh ni, hak ni orang hak tak ada harta, orang hak tak ada pangkat ni kok pijak ke dia lah. Dia pandang hina, pijak ke dia. Ni hak paling berat. Ada orang dia sombong, cakap besar, dengan banyak harta, dengan tinggi pangkat. Tapi dengan orang tak ada harta, dengan orang hok pangkat biasa, dia kawan boleh-boleh ada. Dia baik. Tapi bosan dengar dia cakap gong sama dia cakap. Dengan harta, dengan pangkat, cakap lebih sama. Tapi macam mana dengan orang hok orang tak ada harta ni, orang tak ada pangkat ni, dia okey je. Mana apa tu? Dia membilang diri dia lebih daripada orang lain. Mana lebih aku sebab aku banyak harta. Lebih aku daripada kamu sebab aku tinggi pangkat. Dan kamu tak ada harta, tak apalah, bukan hina pun. Dia tak hina. Ni dah ni. Ni dua ni. Mana lebih berat kan? Sebab tu kata orang sombong, kita panggil sombong belaka sebenarnya. Tapi bahasa Arab disebut lain. Satu azamah, satunya takabur. Azamah dia membilang diri lebih daripada orang lain pada sifat kesempurnaan, tapi dia tidak memandang hina kepada orang lain tau. Hak takabur sungguhnya dia membilang, melihat dirinya lebih serta dan melihat ia akan orang lain itu lebih hina daripadanya. Ada. Ini hak berat sekali ni. Ini hak berat. Pada dia. Sebagaimana Azazi itulah. Dia sombong kerana Allah jadikan dia daripada api. Nabi Adam AS Allah jadikan daripada tanah. Tengok tu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau jadikan aku daripada api. Engkau jadikan Nabi Adam daripada tanah. Dia pandang hina kepada Nabi Adam yang dijadikan daripada tanah. Tu apa? Tanah ni duduk bawah. Api ni naik lekatah tinggi. Tu lebih dia tu. Jadi lebih dia serta dia memandang hina akan Nabi Adam AS yang Tuhan jadikan daripada tanah. Ni takabur. Apa tu kata orang sombong ni, pasal kita panggil sombong. Mana ada hak sombong, hanya sombong dengan harta, sombong dengan pangkat, tapi dengan orang biasa-biasa dia okey.
Hak ni sombong, hak ni orang biasa-biasa. Kau tidak pandang langsung lah. Kalau kita orang biasa tidak pandang langsung. Dia ni, dia apa? Apa? Jeh ke apa? Jeh. Tahu? Inilah dia. Inilah orang-orang ni. Orang-orang hak hina belaka lah bagi dia. Ni hak. Kalau kita kata sombong ni sombong berat lah. Dah tak? Tu sebenarnya. Hak dia panggil takabur. Hak pandai hina kat orang dia panggil takabur. Semata-mata membilang dirinya lebih daripada orang lain pada sifat kesempurnaan, tapi dia tidak memandang hina kepada orang lain, dipanggil azamah. Tapi azamah pun sifat dicela juga. Sifat dicela akan cerita di hadapan. Sifat yang dicela juga, tapi lebih rendah daripada takabur. Tapi azamah ni nak lama-lama dia naik setangga tu sampai ke takabur. Belum mula azamah. Lama-lama dia boleh naik kepada takabur juga. Macam ujub lah. Ujub tu mula-mula. Ujub ni membilang diri lebih. Membesar, membilang diri lebih. Tu. Tapi bukan daripada orang lain. Bukan daripada orang lain. Lama-lama lebih daripada orang lain. Lama-lama orang lain jadi hina. Ni dia ada panggil. Dia ujub hanya semata-mata membilang diri itu lebih, membilang diri besar daripada orang lain. Orang lain tak cara, hanya semata-mata dia. Tapi dia akan bicara ujub nanti, membilang diri lebih, serta lupa itu adalah pemberian Allah, serta tidak takut Allah Ta'ala tarik bila-bila masa. Itu ujub. Tapi nak ceritanya ujub ni membilang diri lebih. Lebih sama ada ilmu banyak, lebih sama ada amal banyak, tapi tak ada kaitan dengan siapa-siapa. Naik setangga membilang diri lebih daripada orang lain pada sifat kesempurnaan, pada banyak ilmu, pada banyak amal. Tapi kepada orang yang ilmu kurang, kepada orang yang amal kurang, dia tak pernah hina. Dia tak pandang hina. Naik setangga laginya, dia memandang hina kepada orang yang ilmu kurang, amal kurang. Itu takabur. Jadi ujub, azamah, kemudian takabur. Bukan azamah, ujub tu pun sifat kecelaan dah. Ujub tu sifat kecelaan dah. Azamah pun sifat kecelaan. Takabur sifat kecelaan. Tapi takabur ni maknanya dia membilang diri lebih daripada orang lain, dan melihat ia akan orang lain itu lebih hina daripadanya. Depan dia akan ceritalah macam mana kau nak menghilangkan sifat takabur. Macam manakah nak menghilangkan sifat takabur? Dimulai dengan mengenal hakikat diri yang dijadikan daripada air mani. Masuk, keluar dan masuk daripada kemaluan. Kemudian dilahirkan daripada kemaluan yang sama. Ada ni. Kemudian kesudahannya macam mana? Syurga kita tak tahu. Kalaulah seseorang tu neraka, maka lebih hina daripada anjing dan babi yang tidak masuk neraka. Bahkan anjing Ashabul Kahfi, Kitmir, masuk syurga. Maknanya selagi tak ada jaminan kita ahli syurga, nak sombongnya kok jalan mana? Ahli syurga ada jaminan dah, baru boleh sombong. Tapi kalau ahli syurga, memang awal-awal tak ada sifat sombong. Tapi kalau ahli syurga, barulah ada alasan kita nak sombong. Tapi ahli syurga tak akan sombong. Orang sombong tak akan masuk syurga, walaupun sombong tu sedikit sahaja. Tapi maknanya
Orang yang tetap, orang yang dijamin ahli syurga barulah munasabah nak sombong. Dah kita ni jamin ahli syurga. Kita hanya memohon kepada Allah. Kita beriman dan beramal soleh, buat amal perintah Allah. Mudah-mudahan dengan kurnia Allah, Allah masukkan kita dalam syurga. Jadi akhir kesudahan kita, kita tak tahu. Nak sombongnya kok jalan mana. Asal kejadian kita daripada air mani. Kesudahan kita macam mana di hari akhir, kita tak tahu. Kalau masuk neraka walaizubillah, lebih hina daripada anjing dan babi yang tak masuk neraka. Ini dia akan cerita di hadapan. Untuk obat untuk menghilangkan sifat takabur. Jadi maknanya kesempurnaan, kelebihan yang Tuhan jadikan kepada kita ujian yang besar. Tuhan beri harta, Tuhan beri pakat, Tuhan beri dunia, Tuhan beri ilmu, Tuhan beri kekuatan wa amal. Banyak tu sifat kesempurnaan kelebihan di kita. Itu semua ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ia membesarkan diri. Maka ia membesarkan diri setengah daripada sifat kecelaan yang di dalam hati, dan sebesar-besar maksiat yang tersembunyi, sebesar-besar derhaka yang tersembunyi di dalam hati. Dosa besar kabair. Sombong ni dosa besar kabair. Sombong ni tadilah yang pertama-tama adalah azazil. Daripada kesombongannya akhirnya tidak menuruti perintah Allah, beribadah 80,000 tahun. Setengah mengatakan lebih daripada 80,000 tahun. Akhirnya berpunca dari kesombongan tadi, amal ibadah 80,000 tahun. Allah dah campur ke muka Azazil. Allah tak terima dah. 80,000 tahun, bukan 80 tahun. Dinyata dalam kitab Minhajul Abidin, kata setengah. Kata setengah gitu je lah. Atau sudut tanyalah, kata setengah tu dalam kitab mana. Sebab dalam kitab Minhajul Abidin pun Imam Ghazali hanya sebut kata setengah orang. Imam Ghazali pun sebut gitu je, kata setengah orang. Syarahan kitab Minhaj Sirajul Talibin pun tidak menghuraikan di manakah ambilan hak kata setengah orang ni. Kata setengah. Tidak ada sebesar tapak kaki di bumi ni, melainkan ke semua tempat ni pernah disujud oleh Azazil. Itu kata setengah. Maknanya tak ada pun di bumi ni sebesar tapak kaki, melainkan tempat tersebut telah disujud oleh Azazil ketika beribadah kepada Allah 80,000 tahun. Tapi kenapa tu? Kerana tidak menuruti perintah Allah yang berpunca mula-mulanya adalah takabur. Membilang dia, melihat dirinya lebih daripada Nabi Adam AS, dan dia melihat Nabi Adam ni lebih hina daripada dia, sebab Nabi Adam dijadikan daripada tanah. Ini besarnya kederakaan sifat takabur. 80,000 tahun buat ibadah. Akhirnya ibadah 80,000 tahun Allah tercampurkan ke muka Azazil. Allah tak terima. Dan sebesar-besar maksiat yang tersembunyi di dalam hati. Sebab itulah kita dalam bab kelebihan yang ada pada diri kita, kesempurnaan di diri kita, macam sebut tadi, ujian kepada kita dan ujian juga kepada keluarga kita. Bila kita ni Allah Ta'ala kurniakan harta banyak, kaya, Allah Ta'ala kurniakan pangkat tinggi, berpangkat, Allah Ta'ala kurniakan kedudukan dunia tu lebih tinggi daripada orang lain.
Mana banyak ilmu pula, banyak amal pula. Bukan hanya ujian kepada diri kita saja, bukan ujian kepada keluarga kita. Ada ni. Ni kita kena sentiasa. Ini ilmu ni. Ilmu bukan untuk kita saja ni. Ilmu yang wajib kita kena ajar kepada anak-anak kita. Dan kita kena sentiasa tengok ni. Macam mana sikap anak kita. Keluarga orang banyak harta. Orang pakat tinggi-tinggi. Makna rumah pulak besar. Kenderaan pulak mewah. Mana senang segala-galanya. Jadi maknanya anak-anak pun tak sama dah lah. Pakaian dia pun pakaian apa? Branded tau. Kan pakaian tak ada cok kan. Maknanya pakaian hok standard lah. Tak ada salah. Tapi itu ujian. Kena tengok pula. Sentiasa kena tengok. Macam mana sikap anak-anak cucu kita. Dengan kekayaan, kemewahan. Dengan pangkat yang tinggi ni. Macam mana mereka pula dengan orang-orang yang biasa-biasa ni. Kawan-kawan yang biasa-biasa ni macam mana. Kena kira tu. Kena kira. Sebab apa? Sebab kita harta banyak. Taraf kehidupan kita tak sama dah. Taraf kehidupan kita tak sama dah. Mana duduk kawasan pula kawasan hak itulah elit ni. Kadang-kadang kawasan bukan kawasan elit tu tak apalah. Kawasan kampung. Tapi kekayaan kitanya kita boleh buat rumah hak besar di kawasan kampung. Dikelilingi oleh rumah-rumah kampung. Mana kalau kira rumah kita bukan rumah kita. Pagar rumah kita tu mahal daripada rumah orang sebelah lagi. Kalau rumah kita tu sutik kampung tu mahal rumah kita dah. Rumah orang satu kampung tu hak sekitar tu mahal rumah kita dah. Pagar tu Haruan ni tu. Ujian besar tu. Diri kita sendiri, bini kita, anak-anak cucu kita, nak kira ni tu. Kira ni. Kalau duduk rumah besar, kawasan hak taman, okey je. Kawasan taman tu kan perumahan tu kan. Rumah sama belaka kan. Hak kos rendah, pertengahan ke hak mewah ke sama lain. Ni kita buat rumah mewah tengah kampung hak rumah kayu. Ni kena sentiasa ni. Ni bab-bab ilmu hati ni. Kita dan juga keluarga kita pastikan tidak bersifat dengan sifat azazil. Azazil sedang molek dah. Dia tak sujud langsung kepada Nabi Adam AS. Kita ni sujud kepada Allah 5 kali sehari semalam. Anak kita, keluarga kita sujud adalah 5 kali sehari semalam. Tapi hati bersifat dengan sifat azazil. Ni belakang orang panggil. Ni kata tu ni. Maknanya kelebihan daripada diri kita tu ujian yang besar daripada Allah kepada kita dan kepada keluarga kita. Kena tengok, kena perhati. Bukan kata dengan orang hak biasa-biasa ni. Sama-sama anak beranak pun kita kena tengok. Macam mana sikap. Sebab dalam keluarga kita ni ada hak banyak harta, ada yang susah, ada yang berpangkat, ada yang tak ada pangkat. Ni sama-sama keluarga adik-beradik pun. Macam mana ni kita dengan adik-beradik kita. Macam mana anak kita pula dengan hak ni, hak sebaya dengan dia, sepupu sepapang ni, macam mana? Kalau mari hak setara, mesra. Mari hak kampung, tak layan dah. Ni kita kena pastikan. Jangan biarkan. Bila jadi sifat hati, sifat yang sebati itu, payah nak berubat. Kita bukan hanya
pastikan anak kita taat zahir, tinggal maksiat zahir. Ni. Kena pastikan taat batin, kena pastikan tinggal maksiat batin sebesar-besar maksiat. Sebesar-besar kederhakaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu cerita orang hok banyak harta, pangkat tinggi. Begitu juga dengan orang yang banyak ilmu, banyak amal. Macam mana pula sikap keluarga kita pula? Kena kira belaka tu. Kena kira. Baik itu semua kelebihan yang dikurniakan Allah, ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan setakat melihat diri lebih, dia pandai hina. Mari dah. Kapung mari dah. Mari nak nupang tu. Padahal adik-beradik, sepupu sepapan, ni hok duk kapung. Hok mak ayah dia kerja kapung. Dah anak boleh mari bandar ni, boleh sambung pelajaran, mari nak nupang tu. Jadi maknanya sepupu sepapan hok sebaya ni dah ayang. Apa? Oh kapung mari nak nupang ni. Gitu lah. Itu bukan orang lain tu. Bukan orang lain. Kan orang lain macam mana? Lagilah. Tapi mana kalau kita ibu bapa biarkan, bahkan terkadang takabur anak-anak ni dicontohi daripada takabur ibu bapa. Ni lagi berat. Yang kita nak jaga hati kita. Kita nak pastikan hati anak kita terpelihara. Hak beratnya kita sendiri yang bersifat dengan sifat takabur, dan kita yang tunjuk contoh takabur tu kepada anak-anak. Bukan kita ajar pula pada anak-anak. Ingat baik kita siapa? Keluarga kita keluarga mana? Keluarga kita keluarga orang berharta, keluarga orang berpangkat, keturunan mana kita ni? Kamu jangan buat rendah kepada orang-orang tu. Jangan. Dia ajar pula. Hal ni tak ada apa ni. Jadi keluarga Azazil dia panggil. Keluarga Azazil, keluarga iblis. Ni lagi berat. Tak ada benda ni. Orang seumpama ni di mahsyar adalah tempat pijak orang. Orang akan pijak ni. Orang sombong tadi pada mahsyar. Ribuan tahun di mahsyar, ianya akan dipijak-pijak. Kita boleh tengok orang yang banyak harta, orang yang pangkat tinggi, dia sentiasa merendahkan diri. Kita boleh tengok keluarga dia pun merendahkan diri. Kita boleh tengok. Sehingga kan orang lain jadi malu pula. Sebab dia orang lebih. Dia orang banyak harta, dia orang yang berpangkat, orang yang berkedudukan. Dia merendahkan diri, keluarga dia pun merendahkan diri. Kadang-kadang kita orang pula jadi segan. Mana apa tu? Dia tak dapat didik dah anak-anak dia, keluarga dia dengar sifat tawaduk, sifat rendah diri. Jadi caralah pula sentiasa bawa anak-anak berhadapan dengan masyarakat yang kurang bernasib baik. Gitulah. Dibawa anak-anak dia kepada masyarakat yang kurang bernasib baik. Sentiasa peringat hak ada di kita ni kurniaan Allah Ta'ala. Harta banyak ke apa ke sementara di dunia. Bila-bila masa Allah boleh tarik. Mana dia sentiasa peringat supaya mensyukuri. Hak kurniaan adalah kena mensyukuri. Dia cerita semua ini rezeki daripada Allah. Maknanya harta banyak sekalipun, pangkat tinggi sekalipun, kekal dengan sifat tawadhu. Dimulia pada syarak dan dimuliakan oleh tabiat manusia. Orang tabiat manusia ni memang pasti akan memuliakan orang yang merendah diri. Tapi dia merendah diri bukan perlu kepada dimuliakan oleh manusia, bukan. Tapi itu tabiat manusia. Orang sombong manusia benci, orang tawaduk manusia suka.
Jadi maknanya di sisi agama Allah bersifat terpuji, di sisi tabiat manusia pun orang suka. Tak ada kurang pun. Dengan sifat tawaduk tak ada kurang. Dengan sifat sombong itulah. Hak tu dibenci oleh syarak dan dibenci oleh tabiat manusia. Jadi takabur sebesar-besar maksiat tersembunyi. Telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, "Fabi'sa maswal mutakabbirin." Artinya, maka sejahat-jahat oleh tempat ketetapan. Oleh tempat ketetapan. Maswa ay ma'wa, yakni tempat kediaman. Sekalian yang membesarkan diri, iaitu sejahat-jahat tempat ketetapan, tempat kediaman, api neraka Jahannam, balasan kepada orang yang sombong, orang yang membesarkan diri. Api neraka. Mahsyar menjadi tempat pijak orang ramai. Lepas daripada hisab, tempatnya adalah sejahat-jahat tempat kediaman, iaitu neraka Jahannam. Tempat seksaan kepada orang yang membesarkan diri. Waktu bicara kitab Minhaj tu, bicara kitab Minhaj, maknanya terkadang berbimbang dengan amal-amal yang sunat, semayang sunat, puasa sunat, membaca Al-Quran, berzikir, tapi mengekali sifat-sifat kecelaan yang mewajibkan neraka jikalau tidak diampuni oleh Allah. Rajin buat amal sunat. Tapi mengekali sifat sombong yang mewajibkan neraka jikalau tidak diampuni. Ada ni. Rajin buat amal sunat. Semayang sunat, haji umrahnya rajin. Banyak habis duit tak sayang. Banyak guna tenaga tak apa. Sebab apa? Nak haji umrah yang sudah yang keberapa kali. Hak sunat. Tapi wajib. Ngaji Quran, ngaji apa semua, tapi mengekali sifat kecelaan, sebesar-besar maksiat dan sebesar di hati, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amal sunat yang seumpama tu. Sebab itulah nak fokus pada amal sunat, fokus dulu kepada amal wajib. Kita nak masyghul, nak bersibuk, nak berbimbang dengan amal yang sunat, amal wajib ni amal wajib ni. Tapi nak amal wajib ni kena ilmu dulu. Kena ilmu dulu dengan ngaji molek. Kena kenal dulu ujub apa, azamah apa, takabur apa. Kena mengaji dulu tu. Amalnya kita kena mujahadah untuk menghilangkan sifat kecelaan di hati kita, ujub, azamah, takabur. Kena mujahadah lah. Sebab kalau selama ni itu sifat hati kita. Kena mujahadah. Fokus kepada hak kewajipan dahulu. Barulah kita pergi kepada bersibuk, berbimbang dengan amal-amal yang sunat. Tapi kalau hanya bersibuk dengan amal sunat, ilmu-ilmu tidak dipedulikan, mengekali sifat-sifat kecelaan, itu sama sekali tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam masjid tak ada dosa besar berjudi, minum arak, tak ada dalam masjid. Tak ada dosa besar hak zahir dalam masjid, tapi dosa besar riak, ujub, takabur, hasad terkadang di dalam masjid lah. Hak tempat yang besar ujian.
Mana masuk masjid bawa sifat yang dicela pada syarak, riak, wujud takabur, yang ianya dosa besar. Bawa ke mana? Bawa ke dalam masjid. Zahirnya sujud kepada Allah. Sujud. Kenapa sujud? Letak muka anggota yang paling mulia di mana? Di tempat sujud, tempat orang pijak. Lepas tu pula wajib dalam sujud tu tinggi punggung daripada kepala. Punggung tu tempat kau najis, kena tinggi punggung masa sujud. Kan binatang kan, Tuhan jadi kejadian binatang ni, kejadian manusia ni muqtadil ni, kejadian manusia ni comel, tegak badan. Padat ni. Tegak, makan pun comel. Binatang Tuhan jadikan macam mana? Punggung dengan kepala separah. Tempat keluar najis dengan tempat masuk makanan separah. Kadang-kadang ketika masuk makanan masa sama keluar najis kat belakang. Itu binatang. Ada ni. Tapi separah antara kepala dengan apa ni? Sini. Dengan punggung. Kita manusia diperintah oleh Allah dalam sembahyang sujud tinggi punggung daripada kepala. Kepala letak tepat orang pijak. Cukup dah tu. Itu rukun yang paling tazallul dipanggil. Yang paling menghina diri. Paling menghina diri dah. 2 kali tiap-tiap rakaat. Rukun lain sekali je. Rukun lain sekali je. Sujud 2 kali. Cukup dah. Orang duduk masjid ni tak ada orang sombong. Sebab apa? Sujud tu macam mana? Ke orang banyak harta, orang pakat tinggi ni disujud congek ke atas? Kan dia sujud tak sama tau. Orang harta banyak, orang pakat besar, sujud dia congek ke atas. Sama je. Tungging belakangnya, nungging belakang. Sebab tu orang tua kita dulu disuka bubuh gambar orang sujud dinding. Sebab apa? Nak tengok tu kita tu. Sujud. Sebab apa? Nak tunjuk rupa kita dalam semayang. Macam mana Tuhan perintah pada kita. Rukun yang paling tazallul, sujud. Itu kita. Tiba-tiba dalam masjid tempat sujud disertakan dengan sifat kecelaan, kabaid dan sebesar, riak, ujub, takabur, hasad. Sebab apa? Sebab dia tak fokus kepada hak kewajipan terlebih dahulu. Kalau dia tak fokus kepada taubah daripada maksiat, dosa besar zahir dan batin. Tak fokus pada taubah. Kena taubah lah. Kalau ada riak, ujub, takabur, hasad, taubah tu dulu. Baru nak masyru', nak berbimbang dengan amal-amal yang sunat. Dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada barang yang mencerita akan dia, akan Rasulullah menceritakan Rasulullah akan dia akan barang daripada Tuhannya yang maha mulia, yakni dalam hadis kursi. Al-kibriya'u ridai wal azamatu izari. Wal azamah, al-kibriya kita terjemah dengan membesarkan diri, wal azamah kita terjemah juga dengan membesarkan diri. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.